jenis-jenis zone supply and demand ni dia ada 4. Yang pertama, rally base drop. Yang kedua, drop base rally. Yang ketiga, rally base rally. Dan yang keempat, drop base drop. Apa benda ni rally base drop, rally base rally ni? Sekejap lagi aku akan tunjukkan. So kita ambil yang pertama, rally ni adalah kenaikan harga. Okay, drop ni pula penurunan harga. Dan last sekali base ni adalah fasa keseimbangan sesebuah harga. Okay, short form untuk jenis-jenis zone ni macam rally base drop ni, kita guna singkatan je lah, RBD. Okay, drop base rally ni DBR dan seterusnya. So aku nak tunjukkan rally base drop, macam mana rupa dia ni. Okay, untuk rally base drop, ini rupa dia. Okay, sekejap aku nak tulis siap-siap kat sini. Okay, rally base drop. Rally base drop ni ataupun RBD ni, kita boleh nampak. Okay, kat sini dia buat rally kat sini, lepas tu dia create base kat sini, lepas tu dia drop. So kita namakan dia rally base drop. Okay, nak bagi korang faham. Okay, harga dalam fasa kenaikan, lepas tu harga tengah buat base, dia tengah buat decision sama ada nak go up ataupun nak go down. So bila harga go down, maksudnya keputusan harga ni bias kepada seller. Okay, so kita panggil dia RBD. Next, yang nombor 2 tadi adalah DBR. Ni rupa dia, down base rally. Okay, jap. Okay, down base rally. Kalau kita boleh nampak kat sini, okay, seller masuk, seller buat base, lepas tu keputusan ni bias kepada buyer kan, harga pun naik. Ini adalah down base rally kan, harga turun. Okay, dia masuk dalam demand zone, dia buat base, lepas tu dia naik balik keluar pada demand zone ni, dia rally. So tadi yang RBD ni, rally base drop ni, itu adalah supply zone. Okay, DBR ni, down base rally ni, adalah demand zone. Seterusnya yang nombor 3, RBR, rally base rally. Rally base rally. Buyer masuk, buat keputusan. Okay, dia create base, lepas tu buyer sambung lagi naik atas. Ini adalah rally base rally. Okay, ini rupa bentuk dia. Okay, yang last sekali adalah drop base drop. Okay, drop, dia create base, lepas tu dia drop lagi. Ini pattern dia, drop base drop. Okay, ada 4 pattern ni, korang kena ingat lah kan rupa bentuk dia ni. Kejap lagi kita akan check dekat dekat market yang betul lah. Kita tengok dekat candlestick, dekat chart yang betul. Okay, untuk drop base drop ni, sama je macam tadi ni. Penurunan sesebuah harga kan, lepas tu dia buat base, lepas tu harga pun buat penurunan lagi. So dia bias kepada seller. Okay, so ada 4 bentuk yang general lah untuk zone. Okay, nanti sekejap sekarang ni macam tak nampak lagi kan. Sekejap lagi aku akan tunjuk dekat chart. Video di part 1 kan aku ada tunjuk yang aku marking. Okay, dia punya demand zone, supply zone. Kejap lagi kita nak belajar cara nak marking ni. Okay, trading ni sangat senang sebenarnya. Dia jadi complicated dekat diri kita sendiri ni. Ada trader tu nak jadi setup paling bottom lah, nak cepat kaya lah. Okay, knowledge dalam trading ni sebenarnya benda-benda yang simple je, tapi hakikatnya semua benda yang sama, iaitu pasal harga. Tak ada gunanya kalau korang tahu semua ni tapi tak faham apa yang harga tengah buat. Tak tahu cara kegunaan, tak ada emosi yang betul, tak ada money management yang betul. Tak ada gunanya. Okay, jom kita continue balik. Okay, jenis-jenis zone supply and demand ada ni je. Okay, ada 4 ni je. Okay, rally base drop, drop base rally, rally base rally, drop base drop. Okay,
Rally base drop ni supply zone, so kita sell kat sini. Okay, drop base rally ni, ini demand zone, kita buy kat sini. Rally base rally ni demand zone juga, kita buy kat sini. Drop base drop ni adalah supply zone, tempat mana kita sell. Okay, alright. So macam mana cara kegunaan dia ni, nak guna dia ni? Okay, jom kita tengok ni. Okay, dengar dalam market, macam yang aku explain dekat video part 1, kekurangan dia, kadang-kadang harga tu tak sampai pun dekat zone dia. Okay, kadang-kadang dia boleh jadi macam ni. Okay, kita dah buy kat bawah ni, so kita tahu kalau dia naik sampai kat supply zone ni, kita nak jual. Tapi kan, dia naik je sikit, tak sampai supply zone, lepas tu dia terus turun balik ke bawah. Macam aku cakap, kadang-kadang tu harga tu tak sampai pun dekat zone dia. Okay, tak sampai zone ni, lepas tu dia drop balik ataupun dia naik balik. Tak sampai pun, tak touch pun area zone tu. So aku nak bagi tahu awal-awal. Okay, ada juga jenis base yang macam ni rupa dia. Okay, kalau tengok sini, ini ada sideways. Okay, ataupun zone besar. Dan macam aku dah tunjuk dekat video market trend hari tu, kan ada uptrend, downtrend dan sideways. So ini adalah sideways, keseimbangan harga. Kalau dekat higher time frame, keseluruhan sideways ni adalah base, kan? Dia adalah base juga. Okay, ya, aku nak tulis kat sini sideways. Okay, contohlah ni support dan resistance. Okay, ini resistance, yang ni pula support. Macam aku bagi tahu, support and resistance bila dalam fasa sideways, kita nak tunggu dia breakout. Okay, breakout daripada resistance ni. Okay, mostly ada je market bila dia dah breakout, dia buat base kecil pula. Nampak tak ni? Okay, bila dia dah breakout, dia buat base kecil pula kat sini. Dia buat base kecil kat luar ni. Okay, so dekat sini dia dah jadi rally, base rally. Korang nampak tak? So kat sini dia dah jadi rally, base rally. Okay, aku nak tunjuk. Okay, dia sideways, lepas tu dia breakout. Okay, ni rally, lepas tu dia buat base, lepas tu dia rally, dia naik ke atas. Okay, jagi kalau ada market yang dia buat bentuk macam ni, aku akan tunjuk kalau kita jumpa sekejap lagi. Okay, alright. So kita tengok ni balik. Okay, dia dah break pada resistance, dia create base, lepas tu dia naik balik. So kat sini rally, base rally. Kebanyakan trader, diorang akan open trade bila price ni drop balik masuk ke base ni. Masuk balik ke demand zone ataupun buying zone, whatever you want to call it. Dia akan masuk entry kat sini. Okay, so stop loss diorang, okay, dia dah entry kat sini. So stop loss diorang selalu diorang akan letak bawah sikit je daripada base ni. Allah, panjang pula. Mana? Okay, stop loss dia akan letak bawah sikit je daripada sini. Okay, ni salah satu cara nak entry lah. Tunggu breakout, ada base, dia dah rally naik ke atas. Okay, kita boleh tunggu balik dia dekat demand zone kat sini. So stop loss kita letak bawah sikit je. Ini cara kebanyakan trader ataupun kebanyakan base ataupun apa-apa zone berlaku. Diorang break keluar daripada sideways structure ni, and dia buat satu base. Dia fly naik, diorang datang balik ke base, kemudian je nanti dia akan keluar balik. Okay, ataupun satu lagi macam ni. Kalau kita tengok ni, okay, dia masuk dalam base, dia tak sempat breakout lagi pun, dia create lagi satu base. Macam ni pun ada juga. Dia tak breakout lagi pun, kan, tapi dia ada create base. So kat sini adalah drop, base, drop. Okay, price sideways, dia tak breakout tapi dia create lagi satu base kecil. Dia sideways kecil kat sini. Okay, lepas tu dia breakout. Kalau ada trader yang jenis sentiasa nak trade kan, tak kisah downtrend pun dia nak trade. So kita mark lah siap-siap. Kat sini adalah supply punya zone. So bila dia FOMO beli ke kat area bawah ni,
price naik balik masuk supply, so dia kena jual kat sini. Kalau tak, price drop balik. Okay, macam mana nak marking base? Nak marking untuk kita nak cari entry base lah. Syarat pertama, dia kena ada satu movement yang parabolik ataupun kita panggil significant move. Satu pergerakan yang mendadak. Okay, aku nak lukis candle sekejap, nak tunjuk sebagai contoh. Significant move tu macam mana? Okay, dekat sini aku ada lukis dua jenis zone. Okay, yang pertama ni adalah drop base drop, yang ni rally base rally. Okay, so macam mana? Kita kena tengok momentum atau significant harga yang keluar tu laju. Macam ni laju. Okay, tapi kalau dia keluar sikit je macam ni, aku tak consider dia sebagai significant move. Okay, kita kena tunggu movement yang laju keluar daripada base. Okay, nampak tak ni? Ni drop, dia create base. Okay, lepas tu tiba-tiba ada satu pergerakan yang laju menjunam macam lemang sebatang ni. Okay, kejap lagi aku akan tunjukkan cara marking di chart macam mana. Cara paling mudah, cara aku lah nak identify supply zone ke demand zone ni. Tengok balik macam mana rupa drop base drop ni. Nampak tak? Dia buat satu penurunan harga kat sini kan, penurunan harga. Okay, lepas tu harga tu buat sideways kecil. So, ini adalah base. Base ni dia dalam fasa keseimbangan. Okay, buyer ke seller, kan, kita tak tahu dia nak naik atas ke nak turun bawah. Sama ada dia nak bias kepada seller ataupun kepada buyer. So, bila masuk je penurunan, seller masuk. Okay, seller masuk. Masuk zone ni dah menjadi zone sell zone. Kan, drop base drop adalah supply zone. Okay, sama juga macam rally base rally ni kan. Harga buat penaikan, lepas tu dia buat base kat sini tengah fasa keseimbangan. Tengah tunggu nak bias kepada seller ke buyer. Okay, lepas tu tiba-tiba ada satu significant move kan, harga mendadak naik. So automatically sini dah jadi demand zone, tempat kita buy. So korang faham kan, significant move ni adalah satu movement yang laju, yang keluar pada base, dia break pada base tu. Okay, aku nak tunjuk contoh lagi satu, sebab nampak macam senang sangat kan. Supply zone, demand zone, apa semua ni kan, RBD nampak rupa dia macam ni. Tapi kadang-kadang tu ada juga base yang rupa dia tak cantik. Macam ni contohnya kan, dia naik, lepas tu dia buat sideways sebanyak-banyaknya lah. Lepas tu ada betul macam dia turun sikit, naik balik, turun sikit. Dia jadi macam serabut macam ni. Okay, lepas tu tiba-tiba dia shoot keluar, naik ke atas. Ada juga yang macam ni kan. So takkanlah kita kan nak marking semua ni besar-besar ni. Takkanlah kita nak marking besar-besar je ni kan. So apa kita boleh buat, kita boleh kecilkan kita punya zone base kita tu. Okay, macam aku cakap tadi, significant move kan, pergerakan harga yang mendadak. So kita boleh ambil candle sebelum dia ni je, kita marking di candle yang sebelum dia buat satu pergerakan yang mendadak, drastic move tu. Okay, ni candle sebatang. Lepas tu kita tandakan candle kat sebelah dia je, yang sebelum dia naik. Okay, faham tak? Sekarang ni aku nak ajar cara nak marking base dekat chart. Okay, sebelum aku start, aku nak explain sikit lah pasal time frame. Kebanyakan trader, bila dia orang nak marking base ni, supply and demand punya base ni, dia orang selalu akan start daripada higher time frame. Contohnya macam daily. Okay, macam ni, daily time frame ni kan, dia akan start daripada daily. Okay, kita ambil contoh dekat sini. Okay, price drop, nampak tak ni? Price turun, lepas tu dia buat apa? Okay, dia buat satu pergerakan sideways kat sini. Okay, ini adalah fasa keseimbangan. Okay, kita tanda contohnya ni. Dekat area sini adalah area sideways. Lepas tu price tembus keluar ke atas. Ini salah satu cara. Okay, macam yang aku ajar awal-awal tadi kan, kita marking base. So kadang-kadang candle ni banyak sangat. Kadang-kadang ada rupa dia macam aku cerita tadi ni. Macam ni. Sini pun adalah sideways juga. Okay, di area ni. Ni pun sideways juga. So kalau besar sangat macam ni,
kita akan kecilkan. Okay, contoh macam mana nak kecilkan base tu. Macam aku cakap tadi, kita marking dekat satu candle yang sebelum pergerakan tu naik. Contoh dia macam ni kan. Ni price drop, turun. So kat sini ada base. So kat mana kita nak tanda tu? Okay, dia ada banyak kat sini boleh tanda. Okay, salah satunya aku nak tunjuk contoh. Base. Lepas tu nampak ni, sini ada doji. Okay, ada sini ada doji. Ada doji ni tanda reversal lah. Sini pun ada doji. So kita boleh mark dekat salah satu area sini. Katakanlah aku nak ambil ni yang hijau ni, doji ni. Sini. Nampak tak? Aku tarik je sampai bawah kan. Okay, nampak tak ni? Okay, doji ni dalam dia ada few candle. Lepas tu dia breakout dan dia naik. So kita tengok balik apa akan jadi bila price ni turun, masuk balik ke dalam demand zone ni. Nampak tak? Dia ada reaction. Okay, dia react. Dia touch je, dia naik balik. Touch je, naik balik. Dia touch je, dia naik balik. Okay, ini di daily candle. So kenapa aku nak explain sikit pasal di daily candle ni? Sebab korang kena faham semakin besar time frame tu, semakin besarlah dia punya zone. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab di daily candle, okay, macam ni kan, di daily candle, satu candle ni mewakili satu hari. So dalam satu hari ada 24 jam. So contoh kalau kita mark candle ni pergi ke candle ni, ke candle sebelah ni kan, satu hari punya candle. Okay, aku marking kat sini. Jom kita tengok dekat time frame 1 hour apa akan berlaku. Mana dia? Ni. Okay, tengok okay, market akan reset setiap hari pukul 8, pukul 7, pukul 8. Okay, starting pada candle sini. Starting pada candle sini, nampak tak? 22 Januari pukul 8 pagi. Candle chart ni pun memulalah reset. Okay, 8 pagi. Dia close dekat hari seterusnya, 23 Januari pukul 8 pagi. So kat sini yang aku tanda daily chart tadi tu, kat daily candle tadi tu, so dekat sini saja akan ada 24 candle. Nampak tak? 24 bar. Okay, mewakili satu hari pergerakan dia. So tadi kita marking kat satu candle je. Okay, boleh nampak tak? Candle ni adalah mewakili satu hari. So bila kita buka kat time frame 1 hour, dia ada pecahan dia lah kan, 1 hour punya candle pula. Okay, so kalau kita marking dekat daily tadi, kita marking dekat doji kan, nampak tak? Doji tu adalah sideways. Apa berlaku dalam ni? Price bergerak dalam satu channel ni je. Itu pasal time frame lah. Okay, sebelum aku mulakan ni, aku nak tunjuk. Kita buat satu term lah bila nak lukis base ni. Anggaplah bila aku lukis ni, aku buat satu perut lah, ataupun kotak ni kita panggil perut lah. Okay, so kat sini korang boleh nampak tak? Price naik, ni rally, lepas tu dia create base, lepas tu dia drop. Okay, nak memudahkan cara, takkanlah korang nak marking semua ni tau. Semua ni jadi base kan. Kalau dia bentuk dia serabut lagi macam ni, dia serabut je ni, takkan nak marking besar-besar. Okay, macam ni takkan nak marking satu area besar macam ni. So nak memudahkan cara untuk korang marking, kita akan ambil candle sebelum dia. Macam aku ajar tadi, sebelum pergerakan apa yang ketara ataupun significant move kan, pergerakan yang parabolik. Okay, kat sini kita boleh nampak ada few doji lah. So kita ambil satu candle saja. Okay, contohnya okay, aku ambil candle ni, candle hijau ni. Nampak tak? Okay, candle hijau ni So aku akan mark dia punya atas sampai bawah wick dia. So aku akan tarik. Okay, boleh nampak kan? Ini base. Candle seterusnya masih ada dalam perut dia ni.
tak keluar pun, tak tembus pun. Candle seterusnya pun masih ada dalam perut dia. Candle yang lagi satu, dia buat pergerakan yang drastik, kan, dia turun ke bawah. Okay, dia buat satu pergerakan, kita panggil significant move lah. Pergerakan yang laju, mengelongsor, tercirit ni ke bawah. So, di sini adalah supply zone. Okay, kita tulis kat sini. Ini adalah supply zone. Okay, kalau korang tak nak ambil candle hijau ni, boleh ambil candle yang betul-betul sebelum dia bergerak ke bawah tu kan. Pun boleh dikira juga. Okay, ni supply zone. So kita tengok dia ada reaction tak. Okay, letak kat sini supply zone. Okay, apa akan berlaku bila price dia berjumpa balik dengan supply zone ni? Kita tengok price drop kan, lepas tu dia start naik balik. Sampai je dekat supply zone ni, dia jadi apa? Dia terus turun balik. Dia ada reaction. Okay, tak semestinya supply zone ni akan kekal sampai bila-bila jadi supply zone. Tak juga. Okay, tapi kita tengok reaction dia tu, apa yang akan berlaku kan. Bila dia sampai je dalam zone ni, orang start jual balik. Nampak jual pun mendadak turun balik ke bawah sampai kat area sini. Cuma sini dah reversal, dia uptrend. So bila dalam keadaan uptrend, macam kita belajar uptrend yang aku cakap, dia akan apa, kalau macam mana pun dia reverse, pergerakan akan tetap, dia akan memihak kepada bull trend lah. Kita cari lagi supply. Macam ni, drop, base, drop. Okay, macam mana kita nak marking base ni kan? Untuk drop, base, drop, price naik, dia turun, dia buat sideways, lepas tu dia turun. So kat sini adalah supply zone. So macam mana kita nak marking supply zone ni? Berapa candle kita nak ambil? Korang macam aku akan marking di doji. So kat sini ada banyak doji tau, doji punya candle kan. Yang ini doji, yang ni pun doji, ini pun doji, ini pun doji. Kalau katalah nak ambil yang kat belakang ni, yang doji merah ni, tak ada masalah. Okay, boleh je. Tengok dalam selepas dia create base ni, kita tanda doji ni, ada berapa candle dalam tu? Dia tak keluar 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang ke-6 ni terus turun ke bawah. So ini adalah supply zone, tempat kita jual. Kita tengok reaction dia macam mana bila dia sampai kat dalam supply zone ni. Price naik, masuk supply zone, dia tak boleh tembus lagi, dia drop balik. Okay, cuma ini adalah reversal lah kat bawah ni. Dia dah start uptrend. Macam aku cerita tadi, bila dia dah start naik uptrend, dia akan cuba tembus supply zone ni. Maksudnya dah kurang seller dekat sini kan. So kat bawah ni pun ada supply zone lagi. Macam ni, ini supply zone, ini pun supply zone. Price naik, hold dan drop balik. So macam mana kita nak tanda? Ini pun doji juga, keseimbangan kat sini. Kena hijau ni. Okay, dalam dia ada berapa candle? 2 candle. Candle ketiga dia tembus ke bawah, dia drop. Okay, bila price naik balik, jumpa balik supply zone ni, dia tak tembus pun. Masuk balik sana ada 1, 2, 3, 4 dah. So sini pun masih supply zone, dia turun balik. Okay, kita cari lagi supply zone, nak bagi korang boleh nampak. Macam ni. Ini sideways, ni pergerakan yang drastik turun ke bawah. So macam mana nak tanda sideways ni? Korang cari doji je, ataupun candle yang sebelum ni boleh, doji ni pun boleh. Nampak ni kat sini doji boleh, sini boleh. Kita ambil salah satu je kat sini, kita tanda. Allah kecilnya. So aku tarik sampai kat sini. Nampak tak? Dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle. Candle yang ke-7 tak dapat tembus atas, dia drop ke bawah. Okay, dia cuba naik lagi, dia touch je, dia reject. Nampak ni, hampir touch, lepas tu rejection.
naik balik, masuk balik ke supply zone. Okay, masuk balik ke supply zone, tengok apa berlaku. Okay, dia drop balik. Ini masih supply zone. Tengok jadi apa-apa lagi tak. Sampai ke sini kan, rejection, cuba tembus tak boleh. So ini adalah supply zone. Korang boleh faham tak? Okay, jom kita cari lagi supply zone. Okay, kat sini pun supply zone Sini, area sini supply zone. Tak payah ambil jauh-jauh. Aku ambil doji yang candle sebelum dia sahaja. Okay, tanda. Nampak tak? Satu candle dia ada kat sini. Dua candle, candle ketiga dia drop. Okay, dia masuk balik zone ni, tak boleh tembus, dia jatuh lagi. Okay, macam mana nak tanda demand zone pula? Pun sama je. Okay, demand zone dengan supply zone ni sama je. Ni yang kita tanda tadi awal-awal ni, yang dekat daily tu. Kita cari coin lain. Kita pergi ke Ethereum. Okay, Ethereum Binance. Okay, remove semua drawing. Okay, kita nak cari demand zone. Okay, nampak tak ni area sini? Dia naik base, dia naik rally, dia create base. Okay, kita tak perlulah nak tanda semua ni jadi base, kan? Kita nak mudahkan kerja kita bila kita nampak, oh ada base. Lepas tu kita cari candle mana yang pergerakan dia drastic naik, parabolic macam ni kan, candle ni. So kita boleh mark kita punya base tu, candle yang sebelum dia, candle yang sebelum dia nak naik ni. Okay, kita boleh marking candle ni pun boleh. Katalah kita ambil candle ni je. Ni kita create dia sebagai base. Okay, tarik sampai hujung. Tengok apa berlaku bila dia bertemu balik. Okay, bila dia bertemu balik, price drop, jumpa balik demand zone tadi ni, dia ada reaction, dia bounce balik naik ke atas. Jom cari lagi demand zone. Macam ni. Okay, sini adalah drop, base, rally. Okay, DBR. Nak marking kat mana ni? Nak marking semua ke? Pun boleh. Ni aku nak tunjuk marking satu candle je sebelum dia naik. Kita marking candle doji. Macam ni. Ini consider doji, ini pun consider doji juga. Kita try tarik dia. Nampak tak? Dia react Bila sampai balik je kat sini, first thing yang dia buat apa? Dia bounce. So katalah kita trade Ethereum ni kan, beli kat bawah ni, betul-betul kat dekat demand ni, naik 3%. Kita try cari altcoin pula Tengok ada coin apa yang menarik kat sini. Okay, jom kita try tengok coin Ape. Ape coin. Okay, kat sini ada drop, base, drop. Okay, nampak ini pun significant move juga. Dia naik atas, dia keluar pada sideway kecil ni. Dia naik atas, dia ada satu candle je. So kita mark je candle yang kecil ni sebagai base, sebagai kita punya base. Allah. Ini adalah supply zone.
Okay. Supply zone. Nampak tak? Bila price bertemu balik supply zone kita ni, okay, apa berlaku? Dia pun drop balik. So zone-zone supply demand ni dia ada banyak. Dia ada bersepah. Okay, dekat sini. Sini pun base. Ni, yang hijau ni. Ini supply punya base. Orang cakap apa? Supply zone. Kalau aku tarik pun balik kat sini pun sama juga. So bila kita tahu kat mana supply zone ni, macam ni lah, price tengah drop. Okay, ni aku nak bagi tips lah. Katalah kita nampak ada satu coin ni drop. So kita marking siap-siap dia punya base dia, macam kat area sini kan. So sini base. Okay, supply base. So bila price dah jumpa lantai, orang cakap dia nak buat reversal lah kan. Dia drop, dia create satu sideways kan, macam kita tengok ni. Semua yang ada kat sini ni adalah satu sideways dekat higher time frame. Okay, adalah satu sideways. Dia naik main dalam channel ni. Katakanlah kita dah marking supply. So kita nak trade pula. Okay, nampak tak? Kita hanya marking, kita hanya tanda base kat sini tau. Sini, candle yang sebelumnya. Okay, candle yang sebelumnya. So kita tahu bila kita marking ni, ini adalah buy zone kita, entry kita dekat area sini. Katalah terlepas, dia dah naik atas, dia jumpa supply pertama, dia drop balik. Nampak tak? Dia touch balik kita punya demand zone ni. So kita boleh accumulate lah, beli kat sini. Dan kita tahu dah kita punya TP kat mana. Ni TP1, supply yang pertama TP1. Lepas tu kita boleh buat yang ni TP2. Nampak tak? Kena. Ini TP3. TP1, TP2, TP3. Katalah dapat beli kat sini. Kita nak jadi realistik sikit lah, kita tak beli kat bawah, kita beli betul-betul je kat atas line apa, line demand zone kita ni kan. TP yang pertama. Okay, TP yang pertama 30%, 24 hingga 30% lah. Kita ambil lah 24. Kita TP ujung-ujung je. Okay, yang kedua, kita ambil ujung-ujung juga. Ni 60%. TP yang ketiga, kita ambil yang paling atas kali supply. Yang paling atas ni supply 73%. So bila kita tahu cara nak marking supply zone, kita dah tahu dah kita nak exit kat mana. Tak adalah kita macam gamble tunggulah sekejap lagi, mungkin dia nak naik lagi. So kita dah tahu dah dia punya resistance dia ada kat mana, level-level yang besar ni. So resistance kita adalah di supply zone, tempat kita perlu jual. Okay, kita beli kat demand kan, demand kat bawah ni. Okay, katalah kita tarik lagi demand zone ni. Mana tahu nanti jumpa lagi. Tengok ada tak? Tak ada. So satu hari nanti kalau kata dia drop balik, kita tahu dah kita punya ada kat sini bawah ni. Macam ni. Okay, nak marking ni simple je. Ni supply dah ada. Aku remove sekejap yang bawah ni. Supply zone dah ada. Okay, demand terlepas. Katalah terlepas, dia dah tak turun bawah, tak sempat beli. Kita dah tahu dah supply kat mana. So sekarang kita nak cari entry pula kat sini. Okay, sebelum dia naik. Okay, sebelum dia naik, kita ambil je candle ni, hijau ni. Ini adalah base keseimbangan, nampak tak? Okay, kita tanda je candle ni. So kita tarik. So kita tahu kalau dia drop balik sampai ke area ni, kita nak beli. Okay, nampak tak apa berlaku? Berapa kali dia touch, dia turun, masuk dalam demand zone, dia bounce balik naik atas. Masuk demand zone, dia bounce. So katalah kita scalping trading lah. Okay, dia masuk balik area sini, trade yang pertama.
9%. Scalping lagi 8%. Dia touch lagi kan. Touch. Ya, aku tarik balik ni. Supply area yang kita tanda tadi tu. Katalah beli sini, jual atas ni 17%. Jauh ni dia boleh pergi. Tengok, jumpa balik demand. Cuma kita tak adalah nak tarik jauh-jauh macam ni. Cuma sebab ni di time frame 1 hour. Okay, kalau kita tengok kat 4 hour ni, 4 hour tunjuk benda lain. Okay, 4 hour dia punya demand dia besar sikit. Zone dia tu besar. So macam aku cakap awal-awal tadi sebelum kita start benda ni, semakin besar time frame kita, semakin besarlah zone supply dan demand kita. Korang boleh faham tak? Okay, aku nak tunjuk benda yang simple. Ni ulang banyak kali supaya korang ni faham. Kita tengok heroes. Remove drawing. Okay, okay, ini adalah sideways dalam ni. Sideways, drop, base. Okay, ni 4 hour. So bila 4 hour, kalau tak jumpa base nak cari, kita kecilkan kita punya time frame. Pergi ke 1 hour ke 30 minit ke untuk cari base. Okay, katalah kita pergi cari ke 1 hour ni. Nampak tak sideways? Drop, lepas tu kat sini base. Okay, base, dia drop lagi, dia create base. Lepas tu sebelum dia nak naik, apa yang korang perlu cari doji saja. Okay, ni candle doji merah ni. Okay, kita dah marking satu. Okay, tengok tak ada tempat tak dia kena. Ni betul-betul kat sini. Betul-betul kat sini 7%. Okay, macam mana nak tahu supply kat sini? Area sini kenapa dia ada rejection? Sebab dekat sini dia drop, dia create base, dia drop. Okay, sebelum penurunan harga ni kan, katalah kita mark je area sebelum drop ni. Kat sini ni drop ni ada doji, ada hammer, ada doji kat sini kan. Mark je area sini. Okay, korang marking supply zone korang. Sini pun supply zone juga ni, nampak ni ada doji kat sini. Marking sahaja awal-awal supaya kita tahu kita nak exit kat mana. Katalah dapat beli dekat sini kan, terlepas ni korang nak FOMO, katalah beli juga, tapi kita dah tahu kita nak jual kat mana. So tak adalah bila dia dah naik kita masih tak jual. Okay, sebab better kita secure profit daripada tengok saja balik dia turun. Okay, kita try pergi kat BNB. So base rally naik lagi, dia create base lagi kat sini. Okay kan, ini sabut-sabut ni tak payah tengok sebelum kenaikan harga ni. Ni naik kan. So macam mana nak marking base? Ambil candle yang sebelum je, candle ni je. So kita tarik sebagai reference. Hampir touch. Okay, so kalau kita ambil base sampai ke atas ni pun boleh kan, naikkan tinggi lagi. Ambil 2 candle ni. Dia sentuh. Okay, dia ada reaction tak saya tengok sampai kat sini pun masih ada reaction, ada rejection. So ini adalah cara nak marking. Okay, benda ni kena practice. Yang pertama adalah practice tahu 4 jenis zone tadi. Drop, base, rally. Lepas tu rally, base, drop, rally, base, rally dengan drop, base, drop. Ada 4 sahaja. Cuma rupa dia tak seindah yang kita sangkakan lah. Nampak ni, kalau aku nak tunjukkan dalam ni time frame 1 hour, tapi kalau kita tengok balik ini adalah rally. Ni dia create base kat sini, lepas tu dia drop.
So dengan kata lain, dalam area sini adalah base. Kalau kita tengok kat 4 hour, mana aku lukis tadi tu? Sini 4 hour, nampak tak? Ini adalah base. Kalau kita tengok kat daily, nampak tak kat daily? Ini daily. Ini adalah area base. So bila kita tak jumpa kita punya kita punya zone, susah nak cari zone kat time frame yang besar, kecil kan. Okay, bila sampai ke area 1 hour ni, yang kita marking tadi ni, ini adalah supply zone. Okay, sepanjang area ni adalah supply zone. Dalam supply zone ni, bila kita kecilkan lagi time frame, tapi sebab tadi kita marking kat 4 hour kan, dekat daily kita marking benda ni yang sebesar-besarnya ni untuk higher time frame. Di dalam time frame yang kecil, dia pun ada create dia punya base juga. Okay, macam ni drop to the create base. Base rally, drop base rally. Aku marking kat satu candle je sebelum nak naik. Dia drop balik. Nampak tak? Base yang seterusnya pun sama kat dalam ni. Terlepas sini, tunggu next. Dia turun balik ke bawah, beli dan TP. TP kat mana? Atas ni. Kenapa TP kat atas ni? Mudah je. Sebab kat sini ada supply zone kan? Rally, kat sini base. Sebelum penurunan harga yang mendadak tu. Ni. Sekejap aku silap tanda. Betul dah kat situ, cuma kita nak tanda spesifik. Nampak ni kat doji. So bila tanda kat doji, nampak price nak naik, masuk dekat supply zone. Kat sinilah tempat kita jual. Masa dia tengah turun ni kan, jumpa base je. Janganlah asal jumpa base beli, asal jumpa base beli. So kita kena tahu pergerakan trend market tu macam mana. Adakah dia uptrend atau downtrend. So kalau tengah downtrend, dia akan in favor of seller. Macam aku cakap tu, yang kan aku pernah tunjuk, dia create base, dia drop, lepas tu dia rally, dia create supply zone kat atas ni kan. Dia tak boleh nak naik kat atas, dia drop balik. Dia tak sampai pun dekat supply zone ni. Contoh, ini supply zone. Kecilnya lah, sekejap aku besarkan sikit. Contoh, ini supply zone. Okay, ini supply zone. Price drop, rally, tapi tak naik sampai ke atas pun. Dia drop balik, continue drop. So sebab dia tengah downtrend, dia in favor of seller, kecuali dia bottom out. So jenis zone yang kita tahu dia bottom out ni adalah rally base, drop base rally. Macam ni. Ini kan aku nak lukis lah, senang nampak sikit. Ini drop base, drop base, drop. Lepas tu dia create satu base kat sini. Harga dalam fasa keseimbangan, tengah tengok buyer ke seller. Lepas tu dia drop lagi. Lepas tu dia create base. Ni base. Ni base. Lepas tu dia rally. So kita tahu kat sini adalah demand zone kita. Okay, kita marking yang sebelum dia naik ni je. Ni candle hijau ni, marking. So kita tahu kita boleh beli bila dia touch balik kat area ni. Berapa kali dia touch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni pun touch juga. So ada peluang lagi untuk beli. Dan kita jual, macam aku ulang balik tadi, kita jual semua yang kita nak jual tu dekat supply zone kita. Okay, sebab kita dah marking siap-siap. Kita nak jual semua kat supply zone. Nampak tak? Beli bawah ni, boleh jual sini, boleh tunggu dia naik atas lagi. Cuma cara aku, setiap kali aku jumpa supply zone je, aku akan jual. Ikutlah strategi korang nak jual macam mana.
Okay, aku harap korang boleh faham apa yang aku explain tadi. Okay, sebagai kita nak rehash. Okay, kena ingat dia punya teori adalah bila marking base, contoh, aku nak bagi contoh. Bila kita marking base macam ni, ini satu candle, aku nak cari yang banyak sikit, macam ni. Okay, dia drop, dia create base. Okay, kita boleh je ambil candle merah ataupun candle hijau ni. Contoh kita ambil candle merah. Okay, ada berapa banyak candle yang dalam isi perut dia ni. Sekarang ni ada satu saja. Okay, next candle yang breakout tu adalah confirmation yang base kita mark tadi ni adalah demand zone. Okay, so kita boleh extend kan kita punya ni. Kita boleh prepare kalau kita termiss out the first run. Macam dia naik atas ni kan, dia turun balik bawah, masuk dalam zone ni, kita boleh buy balik. Okay, dia masuk zone, kita boleh buy, boleh TP dapat 5%, depend dengan coin apa lah. Dan last sekali, setiap kali korang plan naik entry, okay, katalah dah create base, jangan lupa set stop loss bawah sikit je daripada base korang. Okay, sebab apa? Kalau dia dah breakout daripada base turun ke bawah, dia dah jadi supply. So maksudnya kita buat TA tadi untuk dapatkan apa? Demand zone, dia dah jadi supply zone. So kita kena tunggu di next base untuk elakkan kerugian yang banyak. Sebab tu kita tak stop loss dekat je dengan base kita tadi. Nanti next video aku akan tunjukkan indikator-indikator yang aku guna. Okay, sekarang ni aku tak nak kompreskan semua benda dalam satu video sebab nanti korang akan serabut. Next video aku akan tunjukkan indikator-indikator yang aku guna bila nak trade. Aku punya setup lah, macam mana aku nak set stop loss, macam mana aku entry kan, macam mana aku gunakan indikator yang tertentu untuk membantu aku cari entry. Okay, till next video. Assalamualaikum.